Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong respon, sekiranya boleh dengar, tolong respon. Waalaikumsalam, dengar cikgu. Boleh dengar dengan jelas ya? Okey, baik. Terima kasih Intan. Baik, masa pun dah pukul 8. Minta bantuan kepada yang dah join. Kalau masih lagi belum mengisi kehadiran, minta tolong dulu isi kehadiran. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, baik. Saya baru perasan Marha Mahirah bagi tahu dia kata hari ini ada penghantaran buku teks. Boleh yang lain-lain respon? Ya cikgu. Ya, okey, baik. Yang paling awalnya untuk kelas tingkatan apa ya? Irsyad. Kelas Irsyad. Okey, baik. Okey, tak apa. Tak ada kaitan dengan kita kan? InsyaAllah kita boleh mulakan lah sesi pembelajaran kita sebentar lagi. Okey, untuk tajuk hari ini, dia agak sedikit panjang sedikit sebab saya kena terangkan terlebih dahulu intipati, sub-sub tajuk dan juga objektif pembelajaran untuk pada pagi ini. Okey, baik. Rasanya dah boleh kita mulakan Kalau kita nak tunggu yang lain-lain tak tahu nanti pukul berapa baru baru masing-masing online. Okey, baik. Boleh nampak paparan yang saya kongsikan sekarang ni? Minta respon. Boleh cikgu. Boleh nampak nota yang saya sharekan? Okey. Okey, sebelum kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan sesi PDPR kita untuk kali yang pertama, khusus untuk yang berkaitan dengan pembelajaran lah. Okey, baik. Kalau ada masalah tak dengar ke apa, minta tolong respon ya. Baik. Okey. Kita lihat kepada tajuk yang pertama iaitu bab 1, jadual dan juga graf. Okey, untuk tajuk jadual dan juga graf ini, kalau diikutkan rancangan pengajaran tahunan, kita pecahkan dia kepada 2 minggu 2 minggu diperuntukkan untuk kita habiskan tajuk bab yang pertama ni, kerana perlu dipecahkan untuk setiap kali sesi perjumpaan. InsyaAllah kita akan belajar satu persatu. Kita tak boleh nak harung semua sekali, setakat yang sempat lah. Baik, untuk kalau sebaiknya ialah tajuk ini jadual dan juga graf diajar sekali harung. Boleh faham ke sekali harung? Maknanya saya boleh ajar jadual, cara penyediaan jadual dan terus kepada pembinaan graf. Tetapi kita tengok kepada waktu yang berkesempatan lah. Okey, baik. Kita tengok terlebih dahulu apakah objektif yang akan kita pelajari pada hari ini, insyaAllah. Okey, pada akhir sesi pengajaran dan juga pembelajaran, diharap anda dapat menerangkan ciri-ciri dan juga kegunaan jadual serta graf. Okey, dan kita ambil kalau boleh mungkin sempat 2 objektif untuk hari ini. Yang keduanya adalah untuk menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, graf ini kita dapat bina dalam 3 cara. Sebenarnya graf ada banyak. Okey, graf ada lebih kurang 10 jenis graf. Tapi fokus untuk tikanan 3, kita hanya tumpu kepada graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, saya jelaskan kenapa graf perlu diajar. Okey, graf perlu anda kuasai kerana untuk penyediaan kajian lapangan, boleh dengar Okey, untuk penyediaan kajian lapangan, anda wajib menyediakan bahan grafik.
Okey, bahan grafik yang dibina berdasarkan jadual. Okey, berdasarkan jadual yang kita hasilkan. Okey, yang kita dapat berpandukan data mentah yang kita kutip. Okey, yang mana dalam kajian lapangan kita perlu keluar ke lapangan, kita melaksanakan kajian. Okey, kajian di luar mengutip data mentah. Okey, data mentah tu merujuk kepada apa yang ingin kita cari di sesuatu kawasan itu. Sebagai contoh, okay, saya jelaskan dulu apa hubung kait antara penggunaan jadual, graf dan juga kaitannya dengan kajian lapangan. Okay, sekiranya kita mengambil contoh ingin melaksanakan kajian lapangan berkaitan dengan tajuk sistem pengangkutan. Okay, sebagai contoh sistem pengangkutan, tajuk bab yang ke-5 kalau tak silap saya. Okey, jadi jelas di sini bab 5 tingkatan 2 dulu kena ingatkan bab 5 tingkatan 2 yang lalu. Okey, jadi di sini kita perlu melaksanakan kutipan data. Apa yang perlu kita kutip? Adakah kita perlu kutip jenis-jenis model kereta ke, ataupun adakah kita nak kutip nilai harga kereta ke? Okey, jadi tujuan kutipan data tu adalah untuk kita dapatkan maklumat. Okey, yang paling penting kita tengok kepada isu dan juga permasalahan yang berlaku. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita nak sediakan kajian lapangan berkaitan dengan sistem pengangkutan, sudah semestinya adalah berkaitan dengan sesuatu masalah ataupun isu yang timbul di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kita mengambil contoh berlaku kesesakan jalan raya di kawasan sekitar Bandar Seremban. Okey, jadi apa tujuan kita nak buat kajian? Kita nak kaji adakah apakah punca, ataupun apakah faktor yang menyumbang kepada berlakunya kesesakan lalu lintas di Bandar Seremban. Jadi kita perlu dapatkan data. Jadi data itu nanti kita kutip dan kita persembahkan dalam bentuk jadual. Kita kumpul dalam bentuk jadual dan dipersembahkan dalam bentuk bahan grafik, iaitu sama ada graf ataupun carta pie. Okey, ada dua graf ataupun carta pie. Carta pie dalam tajuk bab yang kedua nanti. Okey, boleh jelas Kalau jelas minta tolong raise your hand. Saya nak tengok anak-anak murid saya dah faham ataupun belum lagi. Okey, baik. Terima kasih semua atas respon. Okey, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, pengenalan kepada apakah yang dimasukkan dengan data. Baik, data adalah merupakan maklumat ataupun fakta mengenai sesuatu yang diketahui dengan betul atau yang dikumpul untuk dijadikan asas kepada sesuatu kesimpulan. Maksudnya di sini, data tu kita kutip maklumat yang kita nak ambil, yang kita nak cari, maklumat tu yang betul lah. Janganlah nanti kalau kita buat macam contoh kita nak buat survey, kita nak buat soal selidik, hasil daripada data yang kita kutip ada 5 sebagai contoh, mungkin awak dapat nilai dia 5, tapi disebabkan oleh kata alah mak sikitnya 5 ni, tambahlah lagi 10, dia tak boleh. Okey, maksudnya data yang awak kutip tu tidak betul. Jadi semua data-data ni perlulah yang betul, yang sahih. Okay, yang mana data-data ini dikumpul untuk dijadikan asas kepada sesuatu kesimpulan. Berdasarkan data tu nanti kita perlu wajib menyediakan rumusan. Nanti awak boleh sediakanlah kesimpulan. Maksudnya di sini berdasarkan pengamatan saya, punca ataupun faktor berlakunya kesesakan lalu lintas di Bandar Seremban disebabkan oleh apa? Itu antara pilihan-pilihan responden. Nanti yang anda kena kutip seperti mana yang telah pun anda semua laksanakan kajian lapangan pada tahun 2021 yang lalu. Okey, baik. Boleh jelas data yang tepat dan betul adalah merupakan asas yang penting kepada sesuatu kajian. Ini wajib ni. Saya amat khawatir sekiranya kajian lapangan diwajibkan untuk penilaian anda pada tahun ini, sebab dah 2 tahun tak ada PT3, tiba-tiba kan KPM buat lawak kan. KPM buat lawak, dia kata kita buatlah tahun ni, barulah jadi huru-hara kan. Sebab satu silibus tingkatan 3 pun baru hari ni kita nak mula.
tingkatan 2, tingkatan 1 dan 2 pun entah ingat entah tidak kan, dah 2 tahun tinggal tak belajar. Ni jadi satu masalah yang sangat-sangat besar lah. Okey, baik. Kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan jadual dan juga graf. Okay? Jadual dan juga graf disediakan bagi mempersembahkan data untuk lebih menarik dan juga untuk mudah difahami. Maksudnya daripada kutipan data yang kita ambil, kita kutip daripada maklumat-maklumat yang terkumpul daripada borang soal selidik, mungkin boleh jadi daripada kaedah pemerhatian, boleh jadi daripada kaedah media massa. Okey, awak dapatkan data itu untuk dipersembahkan dalam bentuk yang lebih menarik dan juga mudah difahami. Maksudnya daripada data tu, kita kutip-kutip maklumat tu, kita sediakan graf. Jadi bila orang lain nak tengok data yang kita kutip, yang kita persembahkan dalam bentuk graf tu, dia dah senang untuk orang faham. Ya, faham ke? Maksudnya kita daripada data tu kita persembahkan dalam bentuk bar, dalam bentuk garisan ataupun mungkin dalam graf gabungan. Jadi benda tu orang tengok sepintas lalu je orang dah tahu. Dan benda tu lebih menarik. Sebagai contoh, kita tengok bagaimana usaha Kementerian Kesihatan Malaysia menarik perhatian masyarakat ataupun orang ramai untuk mengetahui maklumat berkaitan dengan COVID-19. Okay? Macam mana kita lihat usaha mereka menyediakan data-data tu? Dia banner dalam bentuk infografik. Maksudnya benda tu lebih menarik. Sebagai contoh, dia letak gambar Semenanjung Malaysia, peta Semenanjung Malaysia, kemudian dia letak nilai angka. Okey, jadi itu adalah infografik yang sangat menarik. Orang tengok je, okey, Negeri Sembilan, kes dia ada 3,000 contoh. Okey, di Kuala Lumpur ada kes 16,000 sebagai contoh. Maksudnya dalam masa yang sama, data yang kita persembahkan tu adalah sangat menarik. Dan bila orang ramai tengok, sekali imbas dia dah tahu dah. Oh, maksudnya dekat sini di Kuala Lumpur kesnya tinggi. Tetapi beza dia dengan graf, yang mana graf ni dia akan ada nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Jadi dekat situ je kita boleh buat rumusan dan kita boleh buat kesimpulan dengan sangat-sangat mudah. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok apakah ciri-ciri dan juga kegunaan jadual. Okey, baik. Jadual adalah merupakan rekod data yang telah dikumpul dan disusun. Disusun tu dengan cara dia dah ada tertib dia. Biasanya data ni kita susun yang dipersembahkan dalam bentuk graf tu, kita mulakan dengan nilai terendah. Tapi tengoklah, kalau katalah kita persembahkan sesuatu graf itu mengikut tahun, jelas mengikut tahun, dan data itu ada tinggi dan rendah, kita ikut je. Nanti kita boleh buat kesimpulan berlaku peningkatan, berlaku penurunan berdasarkan data yang kita persembahkan itu. Okey, data yang telah disusun dalam bentuk jadual akan memudahkan data untuk dibaca, difahami dan juga ditafsirkan. Baik, kita tengok apakah ciri-ciri jadual. Okey, wajib mempunyai tajuk, data, maklumat dan juga sumber. Ada tajuk, ada data, ada maklumat dan juga ada sumber. Okey, apakah kegunaan jadual? Tujuan jadual ni, kenapa kita kutip data, kita persembahkan di dalam bentuk jadual? Jadual digunakan untuk menghasilkan graf yang sesuai. Berdasarkan data yang kita kutip tu, graf apa yang sesuai kita nak sediakan, kita nak sembahkan. Okey, melihat dan juga mentafsir perubahan serta pertalian antara data. Kemudian yang ketiganya, mengelaskan maklumat dengan lebih tersusun dan menarik perhatian pembaca. Okey, baik, kita dah tengok ciri-ciri jadual dan juga kegunaan jadual. Saya nak buat sikit aktiviti. Aktiviti sampingan, nak lihat adakah anda semua telah pun faham. Okey, cuba tengok dekat bahagian pool. Saya dah poolkan satu soalan. Minta tolong respon daripada anak-anak murid saya yang hadir, yang bersiaran hari ini. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan data? Nak tengok faham ke tidak? Apa dia data tadi? Saya dah terangkan. Sila vote.
Saya bagi masa 1 minit untuk laksanakan aktiviti ni. Okey, baik. Dah ada 12 orang, 13 orang yang respon. Alhamdulillah, bagus. Okey, terpaksa tutup dulu kan vote tu. Vote dulu. Kantoi pula nanti kan. Okey, kita ada lebih kurang 42 orang. Kita tolaklah dengan pelajar yang mungkin ada urusan keluar untuk membuat penghantaran buku teks. Nanti di bahagian ketidakhadiran tu tolong maklumkan anda tidak hadir hari ini kerana menghantar buku teks. Masih ada lagi yang sedang cuba untuk mencari butang butang pool? Ada lagi ke? Okey, masih ada yang berusaha untuk menjawab. Okey, tahniah, terima kasih. Okey, baik. Kita lihat keputusannya. Okey, 30 orang vote untuk maklumat ataupun fakta dengan mengenai sesuatu yang diketahui dengan betul atau yang dikumpul untuk dijadikan asas kepada kesimpulan. Dan ada 8 orang memilih untuk maklumat yang digunakan untuk tujuan mempersembahkan data akhir sesuatu maklumat. Okey, kita tengok. Pilihan yang pertama dengan pilihan yang kedua, atas dan bawah, ada 32 orang vote, yang di bawah tu ada 8. Okey, kita lihat Maksud data ialah fakta mengenai sesuatu yang diketahui dengan betul atau yang dikumpul. Bagaimana pula dengan penerangan di bahagian bawah tu? Bawah tu adalah tujuan. Okay. Tujuan data digunakan. Itu bukan maksud tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk mempersembahkan data akhir sesuatu maklumat. Okey, baik. Nanti minta perhatianlah supaya jelas apakah yang dimaksudkan dengan data. Dan tujuannya adalah berbeza. Okey, baik. Tak apa. Kita belajar hari pertama tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh-contoh jadual. Contoh satu je. Okey, kita tengok contoh jadual. Ada 4 ciri tadi 4 ciri utama. Semua boleh teruskan bersama saya Okey, minta tolong respon. Lambai tangan sikit, saya nak tengok masih semua berada. Okey, tahniah. Semua masih berada bersama saya. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok ciri-ciri sesebuah jadual. Okey, yang pertama wajib kena ada tajuk. Sebagai contoh, jadual yang ada dekat dalam ni merujuk kepada jadual kutipan maklumat bagi bilangan pelancong asing dalam nilai juta orang. Okey, kita tengok ciri yang kedua, maklumat. Maklumat tu apa? Maklumat tu sebagai contoh, data yang dikutip di sini ialah antaranya tahun dan juga jumlah pelancong asing. Okey, kemudian data. Data tu yang kita kutip lah hasil daripada borang kaji selidik ataupun daripada pemerhatian ataupun mungkin daripada temu bual ataupun mungkin boleh jadi daripada kita istilahkan dia daripada kutipan data daripada internet dan sebagainya. Okey, sumber sumber tu wajib kita tulis dari mana kita dapat data tu. Okey, sebagai contoh di sini sumber tu diambil daripada Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Maksudnya macam contoh kita yang sediakan jadual tu dari mana sumber dia? Sumber dia awak buatlah kat situ. Sebagai contoh kita ambil berkaitan dengan kesesakan lalu lintas tadi, tulis kat situ. Okey, sumbernya ialah kutipan data daripada jumlah kenderaan yang menggunakan jalan Tunku Kusyiah sebagai contoh, Seremban Negeri Sembilan. Jadi maksudnya di sini bila seseorang individu tengok data yang kita sediakan tu, dia tahu di manakah data itu diambil. Mungkin kalau kita kata Seremban ni besar. Boleh jadi di Bandar Einstein, boleh jadi di Seremban 3, boleh jadi di Seremban 2. Jadi fokus di sini ialah sumber tu kita nyatakan di mana fokus kita. Kalau jalan Tunku Kusyiah, jalan Tunku Kusyiah. Kalau macam contoh kita nak buat kajian dekat depan Stadium Paroi, kena tu di situ jalan kilometer 5 macam contoh kilometer 5 Seremban Kuala Pilah. Kena nyatakan macam tu supaya bila orang tengok data tu orang tahu di mana data ini dikutip. Okey, jelas Okey, kita tengok bagaimana kaedah untuk mendapatkan maklumat. Okey, untuk mendapatkan maklumat terdapat pelbagai kaedah yang kita boleh gunakan.
bergantung kepada jenis maklumat yang hendak kita perolehi. Okey, yang mana kita lihat poin yang ketiga, dikatakan kaedah yang tepat sangat penting bagi memastikan data yang diperolehi bersesuaian dengan kajian yang hendak kita jalankan. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, kita nak selesaikan, bukan kita nak selesai lah, kita nak kaji apakah punca-punca berlakunya kesesakan lalu lintas ataupun kesesakan jalan raya di Jalan Tunku Kusiah Seremban. Okey, jelas saya nyatakan kita nak kaji apakah masalah ataupun punca yang menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di Jalan Tunku Kusiah Seremban. Tetapi data yang diambil ialah umur responden, kemudian nombor telefon bimbit, di mana tempat tinggal. Itu adalah data-data yang tidak bersesuaian dengan kajian yang kita nak jalankan. Tak ada kaitan. Buat apa nak tahu alamat rumah dia? Buat apa nak tahu umur? Tak ada kaitan dengan kajian. Tetapi kita boleh gunakan maklumat-maklumat tu juga untuk membantu sesuatu data dikutip, tidak ada masalah. Tetapi jangan dijadikan data-data yang tidak bersesuaian itu digunakan untuk awak persembahkan data tadi. Tak ada kaitan dengan kajian. Tiba-tiba buat graf, dia bukan buat graf berkaitan dengan kesesakan jalan raya, tapi dia buat graf umur responden. Tiba-tiba pula ada ni umur 17 tahun, tiba-tiba graf ni untuk umur responden berumur 20 tahun ke atas yang tidak ada kaitan. Okay, jadi elakkan perkara yang sedemikian. Okey, jelas ya? Kalau jelas minta tolong respon. Okey, baik. Terima kasih. Tahniah semua. Maknanya faham ya? Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Bagaimana kaedah untuk kita dapatkan maklumat. Ada beberapa kaedah. Berdasarkan dalam buku teks untuk tingkatan 3, ada 5 kaedah yang diperkenalkan. Yang pertama melalui kaedah pemerhatian. Okey, kaedah pemerhatian adalah merupakan kaedah yang paling mudah dan juga cepat. Apa dia pemerhatian? Siapa nak respon? Siapa boleh respon? Apa dia kaedah pemerhatian? Kalau tak dapat respon bercakap, boleh respon melalui ruangan chat. Apa dia kaedah pemerhatian? Apa yang anda faham dengan kaedah pemerhatian? Ada tak? Ya, silakan Alia. Kaedah pemerhatian dengan melalui cara melihat dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat. Okey, baik. Tahniah. Bagus sekali Alia. Okey, saya ringkaskanlah supaya lebih faham. Kaedah pemerhatian ini kita pergi ke sesuatu kawasan ataupun lokasi yang kita nak kaji. Kita buat perhatian, kita lihat apa isu yang berlaku di situ. Kalau contoh saya kaitkan dengan tajuk tingkatan 1 dulu, sisa domestik. Boring kan asyik cerita pasal lalu lintas je. Sisa domestik. Jadi kita nak kaji sesuatu kawasan tu adalah kena bertepatan lah. Kalau kita nak kaji berkaitan dengan isu sisa domestik, cari kawasan yang mempunyai masalah sisa domestik tadi. Jangan pula nanti awak pergi duduk dekat kawasan taman yang bersih, macam kawasan taman baru memanglah bersih, tak ada masalah. Lepas tu nanti apa data yang awak nak kutip? Adakah awak nak kutip data bilangan orang yang buang sampah ataupun lokasi buang sampah ataupun jenis pencemaran yang berlaku? Tak ada langsung. Jadi pergi ke lokasi yang mempunyai masalah, sebab kita nak bukan kita nak selesai, kita nak kaji isu dan juga permasalahan yang berlaku di kawasan ataupun lokasi yang tertentu. Okey, kaedah yang kedua, temu bual. Ni temu bual ni adalah secara lisan. Kita berjumpa dengan responden, kita temu bual dia. Okey, Assalamualaikum Cik, boleh saya nak pinjam sedikit masa untuk membuat sedikit kajian berkaitan dengan sisa domestik yang berlaku di kawasan ini. Cik tu pun kata, minta maaf lah Dik, Cik ni kalut ni nak pergi masjid ni, nak solat Jumaat. Jangan kacau waktu-waktu macam tu pula. Okay, jadi cari responden yang mungkin nampak yang tak ada nampak macam
mempunyai masalah. Kan, jangan nampak orang tu tengah nak melintas jalan, sibuk, abang, kejap bang, orang tu dah melintas 2-3 langkah kau pergi panggil macam tu kan. Kan arwah pula orang tu. Jangan macam tu pula. Okey, jadi cari individu-individu yang sesuai lah. Mungkin yang tengah duduk lepak-lepak kat tepi jalan, mungkin yang nampak macam sedang tunggu bas ke, mungkin bas tu lambat lagi ke, tanya. Okey, tak ada masalah. Okey, kaedah yang ketiga iaitu bancian. Okey, bancian ini adalah merupakan kaedah pengumpulan maklumat ataupun data yang berkaitan. Apa contoh kaedah bancian ni? Kaedah bancian ni macam contoh kita lihat bagaimana Jabatan Perangkaan, Jabatan Perangkaan Malaysia mendapatkan data berkaitan dengan berapakah jumlah penduduk yang terdapat di sesuatu kawasan. Bagaimana cara mereka buat? Dia tak buat kaedah pemerhatian. Dia tak gunakan kaedah dia tak gunakan kaedah rujukan. Dia gunakan kaedah bancian. Sebab bancian ni merekodkan banyak data yang dia perolehi. Sambil-sambil tu dia ada juga melaksanakan kaedah temu bual. Yang dia tanya dulu, encik tinggal kat sini dah berapa lama? Berapakah bilangan isi rumah yang tinggal bersama dengan encik? Berapa jumlah pendapatan encik? Itu yang berkaitan dengan kaedah bancian. Tapi kaedah bancian ni tak sesuai lah kalau kita sebagai murid nak kutip. Nanti kan kena marah pula dengan orang tu kan. Kau banyak bondo Allah yang kau nak ditanya ni kan. Nak tanya pasal sampah tapi habis semua gaji orang tu berapa, pakcik pakai kereta apa. Yang benda tak ada kaitan. Jangan tanya. Okay, semua isi maklumat yang kita nak ambil adalah fokus kepada kajian sahaja. Okay. Kaedah yang keempat iaitu soal selidik. Ini biasanya kita boleh gunakan kaedah mengedarkan borang soal selidik kepada individu ataupun responden. Dan kaedah yang kelima iaitu rujukan. Okay. Merujuk kepada maklumat daripada data yang telah diterbitkan. Sebagai contoh, kita rujuk buku, majalah, karatan akhbar, laman web ataupun risalah. Itu cara. Ada 5 kaedah pemerhatian. Kalau anda cuba Google dekat dalam tanya pada pakcik Google tu, ada banyak lagi kaedah pemerhatian. Tapi dekat dalam buku teks kita fokus kepada 5 ini saja. Kalau ada yang nak gunakan kaedah lain, tak ada masalah. Dipersilakan. Itu adalah inisiatif dan juga kreativiti masing-masing. Okey, jelas ya? Okey, kita lihat macam mana kaedah kita nak kumpulkan data. Okey. Contoh ini saya rasa dah tak sesuai dah. Mungkin sebab semua sekolah Syam takkanlah benda ni pun nak kena ajar kan. Sebab benda ni sangat-sangatlah mudah dan ringkas serta senang untuk difahami. Okey, sebagai contoh kita lihat aktiviti mengumpul data. Okey, sekiranya rakan-rakan diberikan peluang untuk menukarkan warna cat pada dinding kelas. Ini biasa macam undian lah. Okay, macam undian. Kita nak kumpulkan data melalui kaedah undian. Apakah warna yang kamu dan juga rakan-rakan pilih? Kita kena bagi pilihan. Okay. Kenapa diajar tujuan untuk mengumpul data? Supaya sebagai contoh, bila kita nak buat borang soal selidik, jangan sesekali sediakan borang soal selidik tanpa pilihan jawapan. Okey, tanpa pilihan jawapan. Sebagai contoh, kita nak kaji berkenaan dengan kesesakan lalu lintas. Saya ambil balik kesesakan lalu lintas. Kita tak sediakan punca dan juga faktor. Okay? Mungkin kita tak sediakan punca dan juga faktor. Kenapa berlakunya kesesakan lalu lintas di sesuatu kawasan itu? Jadi awak cuba fikirkan, kalau katalah macam contoh awak pergi nak buat soal sidik tu, jumpa dekat individu dekat tepi jalan. Waktu tu dia memang tidak ada niat ataupun terfikir berkenaan dengan dengan kesesakan lalu lintas. Tiba-tiba awak serahkan borang kaji sidik dengan soalan, pada pendapat anda apakah punca berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan ini? Lepas tu awak tinggalkan ruangan isi tempat kosong. Okey, jadi saya nak tanyalah agak-agak awak lah. Dia ada tak masa dia nak fikir apa benda pula lah punca masalah berlakunya kesesakan dekat kawasan tu?
mungkin dia tak terlintas waktu tu apa masalahnya. Jadi kita wajib sediakan pilihan jawapan supaya bila dia baca benda tu, dia terus terlintas, oh betul, punca berlaku kesesakan lalu lintas di sini adalah kerana faktor terlalu banyak penggunaan kenderaan persendirian. Supaya nanti pilihan jawapan itu juga membantu awak untuk memudahkan menyediakan kutipan data dan benda itu kita tahu apa puncanya dan tidak menjadi asbab kepada kita terlalu banyak data yang perlu dipersembahkan. Cuba bayangkan kalau katalah minimum responden yang wajib awak kena cari untuk buat kajian ni adalah seramai 30 orang. Contoh tiba-tiba awak sediakan isi tempat kosong. 30 orang yang jawab borang kaji selidik awak itu, kalau katalah awak tak sediakan pilihan jawapan, ada kebarangkalian dia tak isi. Itu yang pertama, dia tak isi ruangan tu. Sebab apa? Dia tak terlintas pun benda jawapan yang dia nak fikir. Lepas tu bila awak dah kutip data tu, abang tu dah pergi, makcik tu dah pergi, awak bertengok, alamak, pakcik tu tak tulis apa-apa lah. Habis tu apa data yang awak dapat hari tu? Jadi data tu langsung kosong. Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita kena sediakan pilihan jawapan. Dan pilihan jawapan tu kalau boleh janganlah terlalu banyak. Supaya nanti mudah untuk awak sediakan kutipan data dan juga graf nanti. Tiba-tiba awak sediakan sampai 15 pilihan jawapan. Pening pakcik tu. Sudahnya nanti dibuatnya pakcik tu dia tanda semua. Dia tanda semua, jenuh lah awak nanti nak kutip data tu, nak buat graf tu, maksudnya ada 15 palang, 15 kutipan data. Tu seorang, tambah lagi 2 orang, 30 orang, tak kepitam itu kan. Letih lah awak nak buat kutipan data nanti. Okey, jelas boleh faham Okey, kita lihat berdasarkan kutipan data ni, saya rasa insyaAllah tak ada masalah kot untuk pelajar-pelajar Syam. Maksudnya jelas ni, paling senang. Okey, macam contoh ni lah. Ni antara contoh kutipan data yang telah pun berjaya disediakan. Ni faham sendirilah Okey, baik. Ciri-ciri dan juga kegunaan graf. Kita lihat kepada pengenalan graf. Dah berbebel habis setengah jam baru nak buat pengenalan kan. Okey, ke ada sesiapa yang nak cuba untuk gantikan saya? Ada tak yang nak gantikan saya? Boleh je, saya tak ada masalah. Ada tak? Cuba raise your hand sikit. Siapa nak gantikan saya? Tak ada siapa nak raise your hand nanti kan. Ada kan? Tengok. Senyap semua. Okey, tak apalah. Saya teruskan. Okey, graf adalah untuk mempersembahkan data dalam bentuk grafik ataupun visual yang dibuat untuk memudahkan data untuk dibaca dan juga ditafsirkan. Itu tujuan graf. Okey, ada 3 jenis graf yang akan kita pelajari dalam tingkatan 3, iaitu graf bar mudah, graf garisan dan juga graf gabungan. Kita lihat apakah perbezaan dia. Graf bar mudah, bar ini merujuk kepada palang. Ini bukan bar dekat kelab malam ini bukan bar dekat kelab malam. Bar ni merujuk kepada palang. Palang-palang yang dibina. Ada soalan, cikgu. Saya biasa tengok kalau infografik KKM sediakan dibuat pertandingan juara COVID dunia kan. Biasanya mereka buat infografik tu ada juga dalam bentuk bar yang dibina secara melintang. Persoalan dia, boleh tak? Siapa nak respon? Soalan dia, boleh ke buat bar melintang? Siapa nak respon? Silakan. Tak apa, jangan risau. Salah ke betul ke? Boleh kot cikgu. Intan Hafsah kata boleh kot. Ya boleh, tak ada masalah. Tak jadi masalah pun. Dia jadi lebih menarik lah kan. Nampak kedudukan palang tu berubah-ubah. Kedudukan negara tu berubah-ubah. Betul tak? Jadi ada masanya mungkin Amerika mendahului. Ada masanya kemudian Thailand. Lepas tu Malaysia jadi juara. Itu tak ada masalah. Dia tak sesuai pula dalam bentuk keadaan menegak macam ni. Bila menegak macam ni, sebab data tu nanti dia akan jadi berlawan-lawan kan. Boleh je, tak ada masalah. Dua-dua kaedah boleh, tak ada masalah. Okey, kaedah yang kedua iaitu graf garisan mudah. Okey, kalau kita lihatkan di sini,
Graf garisan mudah ini lebih kepada kalau kita nak kutip data yang sebenarnya dah beza dia yang satu dalam bentuk palang ataupun bar, yang satu lagi dalam bentuk kita panggil apa, point, ataupun dalam bentuk kita tanda, dan kemudian daripada nilai-nilai yang kita dapat tadi kita sambungkan dia punya data. Jadi dapatlah kita lihat pada graf garisan mudah ni, dia tak ada dalam bentuk palang, dia dalam bentuk garisan sahaja. Manakala untuk graf gabungan, dalam graf gabungan ini adalah merujuk kepada kita menggabungkan dua bentuk graf, iaitu graf bar dan juga graf garisan dalam satu graf. Okay, gabungan dua graf menjadi satu, dan yang paling bersesuaian ialah graf yang dipaparkan itu adalah kutipan data daripada macam contoh yang kita lihat di sini, data kutipan untuk taburan hujan dan juga taburan suhu. Okay, jadi yang paling sesuainya ialah dataran untuk kutipan data hujan dan juga suhu. Cikgu sesuai tak kalau kita nak gabungkan jumlah penduduk dengan bilangan kereta, sesuai tak? Tak sesuai. Okey, sebab kita nak kaitkan di sini ialah julat perbezaan. Okay, nanti kita akan belajar julat, kita akan belajar min dan juga apa. Saya rasa awak dah belajar dalam matematik. Jadi benda ni rasanya dah faham Okey, kita terus pergi kepada ciri-ciri bar mudah. Ni saya pergi sepintas lalu je. Benda ni sangat-sangat mudah untuk difahami sebab dah dipersembahkan dalam bentuk gambar tadi. Okey, ciri-cirinya terdiri daripada paksi menegak, mendata dan juga tajuk. Okey, macam ni lah graf bar mudah, graf garisan dan juga graf gabungan ni, dia punya ciri dan juga kegunaan ni. Boleh tak saya minta izin, saya akan bagi nota slide je, bacakan di situ sebab saya lebih nak fokus kepada bagaimana rupa bentuk sesuatu graf itu tadi dan bagaimana dia dibina. Boleh minta tolong respon, kalau boleh tolong angkat tangan, kalau tak boleh cikgu saya nak cikgu terangkan juga. Boleh Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, kita tengok ni saya nak tunjuk graf bar mudah. Okey, baik, wajib kita gunakan kertas graf. Cikgu boleh tak kalau kita tak nak gunakan kertas graf, saya nak gunakan skala je? Boleh, tak ada masalah, tetapi sila pastikan skala yang awak dah belajar waktu tingkatan 2 dulu, dah belajar waktu tingkatan 1 dulu, digunakan dengan kaedah yang betul. Maksud saya, apabila kita melakukan buat graf, ada yang kata, alah cikgu, graf je kot, bukannya susah. Yang cakap macam tu kadang-kadang berlaku kecuaian. Walaupun kita nampak graf ni sangat-sangatlah mudah untuk dibina. Nanti kita boleh tengok dia faham ke tidak sebenarnya macam mana cara buat graf. Paling mudah bila cikgu bagi tugasan, sedangkan contoh cikgu dah ajar, tapi penghasilan graf dia nanti memang akan ada juga murid yang gagal graf dengan betul. Yang tadi dia tengok, alah senang je graf ni, tapi bila kita suruh dia buat sepintas lalu je berdasarkan skala, awal-awal lagi dah salah. Saya nak bagi tahu untuk PT3 kalau awak bermula salah dengan skala, keseluruhan graf itu salah. Maksudnya setiap palang awak point dekat situ, awak bina bar dekat situ, palang tu semuanya hilang markah, tak ada markah langsung. Jelas jangan berlaku kesilapan paling mudah iaitu bermula dengan skala. Tolong take note awal-awal. Okay? Macam di sini, berdasarkan graf ini, graf bar mudah ini, yang wajib ada iaitu skala. Awak buat tulis dekat sini, 1 cm mewakili 1 orang, dapat 1 markah. Senang cikgu, betul. Tapi bila kita suruh buat, ini juga yang ditinggalkan. Faham tak? Maksudnya nanti bila dibuat dekat dalam exam, dia tak tulis benda ni, hilang 1 markah. Macam tu je hilang. Sebab apa? Lupa nak tulis.
Okey, kemudian kita ada paksi X dan juga paksi Y. Okay, saya nak tanya respon sikit. Tolong respon secara bertulis. Paksi X ni melentang ke paksi Y melentang? Cuba respon sikit nak tengok. Sebab dia dah belajar dalam matematik ni. Kan, linear graph. Paksi X, paksi Y. Y melentang ke Y menegak? Okey, bagus. Paksi X melentang, paksi Y ditulis secara menegak. Bagus, tahniah semua. Dapat jawab dengan baik. Okey. Kemudian kita lihat tajuk. Tajuk wajib ditulis. Kenapa? Kalau tak ada tajuk, kita tak tahu graf awak tahu awak bina nak cerita pasal apa. Tiba-tiba contohlah tak ada tajuk. Graf tu awak dah bina, ada bas, ada kereta, ada motor, ada basikal. Orang akan tanya, adakah ini merupakan kutipan data untuk jenis-jenis kenderaan yang ada dekat Seremban? Kalau tak ada tajuk adakah ini, kalau di sini kita dah jelas dah, kita dah tahu dah. Kita kutip data ni untuk mengetahui cara bagaimana murid 3 Zamrud ini datang ke sekolah. Pada tahun bila? Pada tahun 2020. Ni kena lengkap supaya kita tahu kutipan data tu bertujuan untuk apa. Jelas Okey. Palang-palang ataupun bar ni apa benda ni? Ini adalah nilai yang kita kutip berdasarkan jadual yang kita sediakan tadi. Okey. Simple je kan? Alah, senang je cikgu. Piece of cake je kan? Okey, piece of cake pun itulah nanti yang gagal dia bina dengan baik. Okey, kita lihat beza dia pula. Masih lagi sama. Masih lagi sama untuk bina kaedah bina graf tadi. Cumanya data yang dipersembahkan, kalau tadi dalam bentuk palang, yang ini dalam bentuk point. Okey, dalam bentuk titik yang disambung-sambungkan. Tak ada masalah berlaku peningkatan ataupun penurunan. Tak jadi dosa besar ke, tak jadi dosa ringan ke apa, tidak. Dia tak ada masalah sebab kita berpandukan data. Jangan pula, alamak cikgu tak cantik lah saya punya graf ni sebab ada turun ada naik. Kau jangan pandai-pandai pergi ubah. Jangan pandai-pandai pergi ubah. Kita buat data tu berpandukan, kita lorekkan, kita bina graf bar tu berdasarkan data yang kita kutip. Jangan pandai-pandai, tak cantik lah ni, ini kejap turun, kejap naik, kita pun tukar. Jangan, salah Siapa buat macam tu, saya pangkah nanti. Keseluruhan graf saya pangkah. Okey, jelas kat sini bagaimana graf garisan mudah dan juga graf bar mudah dibina. Okey, kita terus kepada graf garisan mudah. Okey, graf garisan mudah sama juga, tapi ada penambahan ada penambahan. Okey, saya nak jelaskan di sini perbezaan dia. Kalau tadi graf bar mudah dan juga graf garisan mudah paksi X dan Y sahaja. Ini dia paksi Y dia ada 2, kiri dan juga kanan. Sebagai contoh, kita lihat di sini kenapa ada 2 bar? Kerana dalam graf ini dia menggabungkan 2 maklumat dalam satu graf. Satu maklumat berkaitan dengan taburan hujan. Satu lagi maklumat adalah berkaitan dengan peningkatan suhu yang berlaku. Di mana? Di sini kita lihat tajuk wajib. Taburan hujan yang berlaku di bandar dan juga kutipan data suhu di bandar X pada bulan Januari sehingga bulan Jun pada tahun 2018. Jadi berdasarkan data daripada jadual yang dia kutip, inilah hasil yang diperolehi. Okey, jelas tak? Kalau jelas tolong angkat tangan. Okey, baik, tahniah semua. Ada tak yang tak faham? Okey, untuk yang tak faham tolong respon, cikgu saya tak faham. Tulis dekat ruangan chat supaya saya boleh jelaskan sekali lagi. Ada tak? Okey, ada maksudnya semua jelas Okey, baik. Langkah-langkah untuk membina jadual. Ini saya jelaskan secara ringkas saja sebab sepatutnya awak dah bermula untuk buat latihan dekat dalam buku teks muka surat 18 Okey, tak apalah, nanti awak boleh gunakan tu untuk aktiviti pengayaan nanti. Okey, data dan juga maklumat yang diperolehi perlu disusun dalam bentuk jadual supaya lebih mudah difahami.
Okey, yang mana kita bina jadual kekerapan berpandukan data mentah. Data mentah tu apa benda cikgu? Data mentah tu merujuk kepada nilai kutipan data yang kita dapat. Dapat daripada mana? Kalau kita buat borang kaji selidik, borang soal selidik tu, kita kutip satu-satu data yang kita dapat. Itu kita panggil data mentah. Bila kita pindahkan data itu ke dalam jadual, baru kita panggil jadual itu bermaklumat. Faham ke? Kalau data itu tak dipindah ke dalam jadual, kita tak panggil dia sebagai maklumat. Okay, kalau katalah nilai-nilai, awak semak daripada borang kaji sidik yang awak dapat, pakcik nama Polan bin Polan ni dia tanda dekat jenis-jenis sisa domestik, satu sisa pepejal. Kutip data tu. Okey, tulis dekat atas kertas satu. Jadi saya akan tunjuk bagaimana cara nak tanda data. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini berdasarkan contoh daripada pilihan warna untuk kelas 3 amal tadi. Okey, jadi setiap data yang dikutip ni dia akan potong-potong-potong untuk mengelakkan daripada data itu dikutip secara redundant. Maksud redundant di sini ialah secara bertindih. Mungkin kita dah tanda Haziq ni pilih warna biru laut. Kalau kita tak potong nama dia, ada kemungkinan tiba-tiba dah siap semua. Alamak, tadi nama Haziq ni kita dah ambil ke belum? Lepas tu kita pun tanda sekali lagi. Kita pun tanda satu lagi. Maksudnya data tu dah jadi tak valid. Kita hantar borang kaji sidik 30. Tiba-tiba data yang awak kutip lebih daripada 30. Mana datangnya tu? Itu maksudnya berlaku kesilapan pengutipan data. Berlaku. Kenapa? Kita tak gunakan kaedah yang betul, iaitu sebagai contoh macam ni. Kita lihat bagaimana data itu dikutip melalui kekerapan. Awak boleh tengok di sini kekerapan. Macam contoh ditanda sini biru laut seorang. Okey, dah sampai 4 orang. Dah sampai 4 orang yang dah pilih pilihan biru laut. Responden yang kelima pilih biru laut, dia akan potong. Okay, dia akan buat satu garisan potong menandakan setiap kutipan data ni, setiap kelompok ni, setiap kumpulan ni nilai dia 5. Okay, itu kaedah sebenar bagaimana kita nak kutip data. Saya nak tanya, benda ni digunakan juga tak? Konsep ni digunakan sama je kan dekat dalam awak belajar matematik, betul tak? Minta tolong respon sikit. Betul cikgu. Ya, cikgu. Betul maksudnya dah faham kan, dah jelas. Tak perlulah saya kering nak tekan nak nerangkan ya. Okey, baik, kalau dah jelas kita tengok. Ini yang kita panggil jadual yang lengkap. Okey, boleh tak sesiapa respon secara lisan, sebab dia tak ada tagging apa-apa dekat sini. Nyatakan ciri-ciri pada sesuatu jadual ni. Siapa boleh bagi tahu? Siapa nak terangkan? Dekat jadual yang dipersembahkan ni lengkap tak? Kalau lengkap, apa dia? Siapa nak respon? Sunyi ni, tak berani ke? Janganlah macam tu. Cuba respon. Yang pertama kita tengok sini, lengkap cikgu, jadual ni ada tajuk. Bagus, satu. Yang kedua? Ada sumber. Ada sumber, bagus. Yang ketiga? Ada maklumat. Ada maklumat. Ataupun kutipan data. Maklumat yang ke atas dan yang keempat iaitu data lengkap. Maksudnya nanti kalau kita nak sediakan sesuatu jadual, wajib kena lengkap macam ni supaya kita tahu sumber tu awak dapat daripada mana. Rupanya dekat sini jadual ni dia dapat sumber daripada kaedah soal selidik. Okey, baik, kita lihat yang seterusnya, langkah-langkah membina graf. Saya nak tanya, ini saya nak tanya dululah sebab supaya tak letih saya menerangkan. Ada tak yang tak faham macam mana nak bina graf bar ataupun graf garisan? Yang tak faham tolong respon. Yang tak faham je. Ataupun saya nak kena buat poll. Okey, saya nak buat poll lah satu supaya data ni saya ada yang sahih. Nanti tak adalah alasan pelajar kata tak tahu kan. Okey. Saya bina soalan sekejap, saya minta anda semua respon sebentar lagi
Okey, cuba tengok dekat ruangan pool. Cuba tengok dekat ruangan pool. Saya dah pool satu soalan. Kita nak tengok ringkasan terus saja. Rumusan daripada sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, soalan dia adalah, adakah anda semua telah memahami bagaimana kaedah pembinaan graf buah mudah, graf garisan dan juga graf gabungan? Ada 3 pilihan jawapan di situ. Faham, ya, tidak dan tidak faham untuk bina graf gabungan saja. Kita nak lihat. Okey, jadi maksudnya saya boleh fokus terus kepada yang mana je yang perlu awak belajar. Okey, baik. Kita dah ada 35 orang yang vote. 40 orang vote. Okey, baik. Okey, baik. Okey, dekat sini saya showkan dia punya result. Okey, baik. Dekat sini 34 orang faham bagaimana cara nak bina kesemua graf, manakala ada 9 orang dia faham yang lain-lain, cuma dia tak faham cara nak bina graf gabungan sahaja. Okey, baik. Jadi dekat sini saya terus boleh fokus kepada cara nak bina graf gabungan saja. Boleh Okey, kita terus pergi kepada bagaimana nak bina graf gabungan. Okey, bagus. Tahniah semua, memudahkan kerja saya. Okey, baik. Kita lihat bagaimana sesebuah graf gabungan dibina. Okay, sebagai contoh sebagai contoh, ni adalah jadual kutipan yang telah pun berjaya respon individu ini kutip. Inilah jadual yang didapati, maklumat yang didapati, iaitu kutipan untuk suhu dan juga kutipan untuk taburan hujan yang dikutip dalam bentuk nilai milimeter. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, ni jelas ni. Sebenarnya awak tengok je patut dah faham. JFMAMJ ni merujuk kepada bulan. Di bawah ni adalah julat suhu dia, nilai suhu dia. Nilai suhu, maafkan saya, bukan julat. Julat merujuk kepada nilai maksimum tolak nilai minimum. Itu julat. Okey, kalau average lain pula. Average adalah purata. Okey, baik. Nilai data taburan hujan pula dikutip dalam bentuk milimeter. Okey, saya nak minta perhatian jelas dengan baik-baik. Suhu wajib dikutip dalam nilai unit darjah Celsius. Okey, untuk nilai unit piawai suhu kita kutip dalam nilai darjah Celsius. Manakala nilai piawai untuk kita kutip data berkaitan dengan hujan dikutip dalam unit milimeter. Okey, dikutip dalam unit milimeter. Jelas Okey, daripada mana data maklumat ini diambil? Dinyatakan di sini sumber dapatan daripada Jabatan Meteorologi Negeri sekian-sekian, Negeri X pada tahun 2018. Okey, saya terus pergi kepada bagaimana langkah-langkah untuk membina. Yang pertama, bina dua paksi menegak dan juga satu paksi secara mendata. Ini kaedah dia, tolong perhatikan baik-baik kepada yang masih lagi tidak faham bagaimana cara nak bina graf gabungan. Bina dua macam ni. Nanti pilih salah satu antara sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kebiasaannya. Sebelah kiri merujuk kepada taburan hujan. Okey, sebelah kiri ini merujuk kepada paksi taburan hujan. Manakala sebelah kanan ini merujuk kepada paksi nilai suhu. Okey, paksi nilai suhu. Boleh faham Okey, kita tengok bagaimana cara dibina. Ni taburan hujan dan juga suhu. Kemudian gunakan kaedah skala yang bersesuaian. Kalau katakan tadi, saya rujuk balik kalau katakan sini. Jadi nilai berapa yang sesuai untuk kita rujuk skala pada graf ini. Jadi dekat sini untuk suhu, skala yang bersesuaian ialah setiap 5, 10, 15, 20. Okey, jelas Contoh hujan pula, nilai paling rendahnya ialah 40. Nilai paling tingginya ialah 150. Jadi kita boleh ambil jujukan setiap 50. Cikgu boleh tak nak buat setiap 20? Boleh, tapi nanti graf awak akan jadi terlalu panjang, terlalu tinggi. Jadi kita gunakan skala setiap 50, 100, 150, 200 sebagai contoh.
Boleh jelas Okey, macam contoh sini, bina. Okey, tip yang keduanya, bina satu persatu. Jangan kelang kabut nak bina dua-dua graf serentak. Bina satu persatu. Siapkan terlebih dahulu skala untuk bar palang untuk graf bar palang ni. Siapkan yang ni dahulu. Dah selesai buat graf, dah selesai plotkan, dah bina graf menegak ni, barulah yang kedua kita buat graf untuk garisan, iaitu graf untuk suhu. Kebiasaannya sekali lagi saya jelaskan di sini, ditegaskan mulakan pemplotan untuk paksi suhu ni selepas garisan terakhir palang untuk bar. Boleh faham ke? Bermula di sebahagian belah kanan ini selepas daripada graf bar palang ni. Jangan buat bawah daripada tu. Sebab nanti kalau macam contoh, bila kita nak plot, ada kemungkinan plot tu duduk dekat dalam graf. Jadi tak sesuai dan tidak menarik. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi jadi macam tak menarik. Contoh macam kita ni, kita orang ni, individu ni jenis yang tinggi. Tapi kita nak sesuaikan bagaimana nak elakkan daripada kalau kita kaedah memilih baju, kita nak kena pakai baju yang jenis macam mana? Siapa nak respon? Saya nak tengok awak punya kefahaman. Nak kesesuaian. Seseorang yang tinggi, dia kena pakai baju yang bagaimana? Siapa nak respon? Saya nak kaitkan dengan penyediaan graf ni. Siapa boleh respon? Kalau dia seseorang yang tinggi, dia sesuai pakai pakaian yang jenis bagaimana? Dah seorang pun tak tahu ke? Besar. Macam mana? Tak payah pakai baju ego, senang. Jadi tak ada isu dia tinggi ke rendah. Okey, dia macam ni. Dia ada kaedah dia sebenarnya. Kalau seseorang itu tinggi, pakai baju yang menggunakan corak melintang. Okey, corak garisan-garisan melintang. Barulah dia tidak terlalu menonjol, terlalu tinggi. Sebab nanti kalau dia pakai baju yang lajur pada baju dia tu secara menegak, kita akan lihat orang tu memang macam lagi tinggi. Sebenarnya sama je. Cuma dari segi pemilihan baju tu tak sesuai. Jadi dia lebih baik bila seseorang yang tinggi pakai baju yang coraknya secara melintang. Kalau dia tu orang yang rendah, pilihan berbaju ataupun corak secara menegak. Barulah bila kita duduk bergambar, barulah bila kita duduk dengan kawan-kawan, tak nampak sangat ketara dia. Faham tak? Boleh faham tak? Jadi tak nampak ketara dia. Sama juga dengan konsep menyediakan graf ni tadi. Kalau kita nak buat, boleh je, tak ada masalah. Tapi jadi buruk rupa. Saya tunjuk contoh. Bila dua graf dan juga dua bar ni dilukis dengan baik, jadi kita dapat lihat graf ini sangat menarik. Dia tak ada bertindih-tindih, dah macam rupa orang yang ada duit, orang kaya tapi pakai pakaian compang-camping. Tak sesuai lah. Jadi kenalah dengan cara dia kan. Okey, baik. Untuk memplot suhu ni, perhatikan baik-baik. Pemplotan yang kita tandakan X pangkal ni berada di tengah-tengah palang. Okey, ditanda di tengah-tengah palang. Jangan tanda dekat bucu tepi mana-mana. Sebab bila tanda dekat bucu tepi mana-mana, kita akan jadi confused. Kita tak tahu data itu merujuk kepada yang mana. Bulan Januari ke, bulan Februari ke, Mac ke, April ke, Mei. Jadi kita kena dekat tengah-tengah dia. Okey, boleh faham tak? Minta tolong respon, boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, baik. Ada soalan nak tanya tak untuk pembinaan graf gabungan ni? Sebenarnya dah selesai dah ni, dah habis dah. Ada nak tanya tak? Kalau ada nak respon, okey, cikgu kalau kosong tu jarak sikit ke atas boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau katalah nilai jarak kosong ni nak ke atas sikit pun tidak ada masalah. Tak jadi kesalahan pun. Cuma jangan sesekali buat sama level dengan kutipan data untuk taburan hujan ni. Ni jadi satu kesalahan. Jangan buat macam tu.
kesalahan dari segi saya lah, saya tak suka sebab nanti bila awak nak persembahkan data tu tak sangat-sangatlah buruk rupa dia. Macam awak lah pakai tudung klepek ke atas kan, tudung tu dah cantik dah pakai dengan kaedah dia, tiba-tiba kau klepekkan ke atas kan, dah macam rupa kita buka tin susu, lepas tu klepek yang besi dia tu terbuka ke atas kan, lebih kurang macam tu lah. Okey, saya nak tanya, setakat ini dah 1 jam kelas, boleh tak anda semua faham tajuk yang kita pelajari pada hari ini? Faham cikgu. Okey, tolong respon dekat ruangan pool ya, supaya saya dapat lihat. Adakah anda telah faham dengan baik tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini? Minta tolong respon sebelum kita tutup sesi pembelajaran kita. Ni nak bersedia kepada kelas yang kedua pula ni. Okey, minta tolong respon di lupa pula belum tekan launch. Okey, minta tolong respon ya. Kita dah mempelajari bagaimana cara untuk membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Serta kita dah belajar bagaimana cara untuk mendapatkan data dan juga bagaimana ciri-ciri sesebuah graf yang dilukis dibina dengan baik. Okey, alhamdulillah 37 orang dah respon. Terima kasih. Okey, masa pun dah melebihi 9 pagi. Saya terpaksa hentikan sesi kelas kita sebab nak bagi laluan untuk awak rehat dan bersedia untuk ke kelas yang seterusnya. Betul ya? Okey, untuk yang membuat pemulangan buku teks pada hari ini, minta tolong kepada yang tak dapat nak hadir untuk ke kelas PDPR pada hari ini, minta tolong nanti pesan pada rakan-rakan untuk nyatakan sebab kenapa tidak dapat hadir online supaya saya dapat justifikasikan ketidakhadiran anda dekat dalam saya punya rancangan pengajaran harian nanti. Okey, baik. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran anda semua ke kelas PDPR untuk kali yang kedua pada hari ini. Dan kita dah pun memasuki tajuk bab yang pertama, iaitu jadual dan juga graf. Tahniah kepada semua. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama. Okey, saya sudahi sesi kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran pada Google Form. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.